Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam pagi dan terima kasih kerana masih lagi melekat di hadapan kita TV Auda menyaksikan saya dan Atul menghiasi skrin TV Auda. Seperti yang kami janjikan, kami akan membawakan pada bis kita semua segmen industri kreatif untuk pertemuan kita hari ini 12 hari bulan Februari tahun 2023. Hari ini kami akan berbincang mengenai dengan pementasan teater, kreativiti dalam pementasan teater. Jadi apakah yang akan diperjelaskan di sini? Tadi bersama tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Muhammad Khairul Insan bin Haji Mardini, iaitu penggiat teater. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nek? Khabar baik? Khabar baik. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang ke Rampai Pagi dan menjadikan negeri Rampai Pagi hari ini ya. Sama-sama. Jadi Muhammad Khairul Insan Haji Mardini, panggil apa ni? Panggil si Insan. 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 Okey, Okey. Insan. Mungkin yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini baru je pernah melihat Insan ataupun mungkin ada kawan-kawan kalian menyaksikan Rampai Pagi hari ini ingin mengenali ingin mengenali Insan yang bernama Khairul Insan dengan lebih dalam lagi, mungkin boleh diterangkan kepada penonton. Sebagai mukadimah, mungkin dari segi pengenalan barangkali. Siapa Insan sebenarnya dan berapa lama sebenarnya bergiat dalam bidang teater? Silakan. Okey. Nama saya Insan. Saya seorang penulis skrip sama direktor, co-founder juga company saya sendiri membuat teater. Dan saya sudah dalam bidang ini mungkin tahun ini masuk tahun ke-15. Masuk tahun ke-15. Sudah membuat dalam hampir 80 skrip dan production kali sudah. Alhamdulillah. Lumayanlah, ada pengalaman sikit. Jadi memang bolehlah membuat skrip, tapi dalam skrip pementasan saja ataupun apa saja skrip yang diberikan? Setakat ini dalam 80 yang saya buat itu mungkin 78 untuk pementasan, persembahan teater lah. Dan baru juga tahun lepas kali baru saya masuk ke dalam bidang filem. Jadi membuat 2 skrip untuk filem. Okey. Itulah. Jadi Filem memang ada local pengalaman. film. Local film. Jadi kalau boleh ditanyakan lagi dari segi penghasilan skrip ataupun produk-produk yang dikeluarkan daripada company Insan sendiri, kalau dari skrip sahaja, mana yang lebih cenderung rasanya dalam pembuatan skrip, bahasa Melayu ataupun bahasa English, macam mana? Saya lebih senang membuat skrip dalam bahasa Inggeris sebab saya punya pendidikan pun kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Saya belajar di luar negeri jadi balik ke Brunei lebih senang membuat dalam bahasa Inggeris, tapi banyak juga skrip saya dalam bahasa Melayu mengikut saya punya penonton lah. Okey, dalam yang kita bincangkan pada hari ini, kreativiti dalam pementasan teater. Jadi mungkin boleh menjelaskan maksud kreativiti dalam teater. Kreativiti dalam teater. Jadi sebelum saya masuk dalam kreativiti dalam teater ni, mungkin lebih senang saya memberikan definisi dulu apa kreativiti. Jadi bagi pendapat saya lah, kreativiti ini sumber seperti sumber masa, sumber duit, sumber tenaga. Ya, setiap seorang ada sumber kreativiti. Jadi kreativiti ini apa maksudnya bagi saya ia adalah kebolehan kami untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi untuk penonton di rumah, untuk supaya tidak keliru, kreativiti ini bukan saja dalam bidang kreatif. Ia dalam bidang sains menggunakan kreativiti, dalam bidang sejarah menggunakan kreativiti, dalam mana-mana bidang menggunakan kreativiti, kerana kreativiti adalah cara kami untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa dia kreativiti dalam teater? Maksudnya itu macam mana kami penggiat teater ini menggunakan sumber kreativiti untuk menyelesaikan masalah yang kami mau tampilkan kepada penonton. Seperti apa yang pernah saya buat lah dalam 80 skrip saya yang saya pernah buat, masalah-masalah yang saya pernah men-touch lah, masalah dalam kesihatan mental, dalam masalah dalam keluarga, masalah pernah membuat tentang kegiatan sosial dan macam-macam lagi. Jadi itulah mungkin maksudnya apa kreativiti dalam teater, cara kami menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemantasan dan persembahan.
Okay. Jadi menggunakan orang bermain-main barangkali bermain-main dengan sumber ataupun resources yang ada ataupun kadang-kadang kalau kita lihat dari segi realistiknya ideal memanglah sekian-sekian bajet yang diperlukan, tapi secara realiti mungkin ada saja keterbatasan dari segi masa, keterbatasan dari segi wang ringgit dan sebagainya. Jadi di sini diperlukan kreativiti kita ni untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi kalau tadi boleh fokuskan soalan berikutnya kepada pementasan teater. Tadi rasanya mungkin ada dijelaskan, mungkin untuk berikut ini diberikan lagi peluang kepada Ehsan untuk memperjelaskan lebih dalam lagi mengenai dengan kepentingannya kreativiti kalau tadi khususkan dalam pementasan teater itu sendiri. Okey, kenapa penting kreativiti ini dalam teater? Sebab kami dalam bidang teater, saya sebagai penggiat teater, salah satu masalah yang utama yang kami selalu hadapi adalah macam mana menyampaikan message ataupun cerita kepada penonton-penonton. Sebab bukan selalunya senang kan. Kalau kami ada message yang susah, ya, seperti let's say masalah tentang kesihatan mental, saya gunakan itu. Bukan semua penonton senang mendapat cerita itu dengan senang. Ada yang mungkin topik ini susah bagi mereka untuk mendapatkan karena. Jadi kreativiti di sinilah kreativiti memainkan peranan untuk menjadi jambatan untuk menyenangkan penonton-penonton untuk memahami jalan cerita, untuk memahami konsep dan message yang kami penulis skrip dan direktor dan pelakon-pelakon cuba untuk menyampaikan. Jadi cara-cara kreativiti mungkin daripada penulisan skrip, mungkin dari cara kami berlakon, mungkin daripada direction daripada direktor, dan sampailah kepada penggunaan muzik dan penggunaan cahaya lampung apa. Jadi sini kreativiti digunakan untuk menyenangkan penonton memahami jalan cerita. Okey. Itu antara keperluan dan juga kepentingan ya kreativiti dalam pementasan teater. Tapi dengan adanya kreativiti ini, macam mana ia boleh mengembangkan sesebuah pementasan itu? Macam mana caranya untuk kreativiti ini mengembangkan kan? Mungkin cara saya untuk menyenangkan penonton dan mungkin Dini dan atau sini. Saya berikan contoh lah. Kalau kami mau memberikan cerita kepada kanak-kanak tentang cerita apa kesalahan kalau kita tamak. Cara yang paling senang mungkin dengan cara visual, ya, ataupun menggunakan cerita-cerita yang menyeronokkan ataupun yang menarik perhatian. Kalau kami memberitahu kanak-kanak mungkin daripada lagu-lagu ataupun cerita tentang ibu tangkup batu ataupun apa lagi itu cerita-cerita dulu ni. Jadi ini salah satu cara kreativiti digunakan untuk menyampaikan message. Dan macam mana kreativiti ini digunakan dalam teater untuk mengembangkannya? Sebenarnya banyak cara-caranya. Sebagai contoh lah, seperti apa yang saya katakan tadi, penggunaan cahaya dan lampung. Ya. Kalau menggunakan kreatif, mungkin kami boleh memikirkan warna-warna cahaya. Ya. Setiap warna ia menceritakan satu emosi yang lain. Penggunaan warna biru mungkin menceritakan kesedihan. Penggunaan cahaya warna merah mungkin menerangkan kemarahan dan macam-macam lagi. Dan apa lagi sebenarnya kostum, pakaian yang digunakan oleh para pelakon, dan teater, maksud teater di sini bukan filem lah, maksud teater di sini adalah pementasannya secara langsung di pantas. Jadi semua yang dilihat oleh penonton adalah live, ya, secara langsung. Jadi di sini ia unlike macam dalam filem kan, tidak ada
ada tidak ada ruang untuk membuat salah lah di setiap ini. Mesti perfect lah. Perfect ataupun perfect lah. Jadi kreativiti digunakan di sana untuk macam-macam ni lah, daripada skrip, macam mana kita menggunakan dialog-dialog, monolog, apa yang dikatakan oleh pelakon-pelakon ini penting juga, apa cara drum bergerak di atas pantas. Dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Kalau boleh ditanyakan, mungkin untuk memudahkan lagi dengan memberikan contoh-contoh barangkali contoh-contoh daripada hasil kerja dan hasil karya awak Ehsan sendiri. Contoh mungkin pementasan yang dilakukan dengan kreatif. Dan apakah sebenarnya yang awak Insan rasakan elemen yang penting yang harus ada untuk membezakan satu-satu hasil karya pementasan teater itu? Okey. Menggunakan hasil karya saya yang sebelum inilah, saya pernah pada tahun 2019 saya membuat pementasan untuk publik tentang gangguan seksual. Jadi perkara ini memang sesuatu yang susah disampaikan kepada penonton kan. Jadi cara-cara kreatif, elemen-elemen yang kreatif yang digunakan oleh saya dan tim saya pada masa itu, macam mana untuk menunjukkan cerita ini dengan cara yang menyenangkan kepada penonton dan masih jalan cerita itu kuat. Kami menggunakan tarian. Menggunakan tarian untuk menunjukkan jalan cerita yang kenapa watak ini kena ganggu secara seksual dan kenapa dan cara-caranya lah. Itu salah satu cara-cara elemen-elemen kreatif yang digunakan. Ataupun yang lebih terdekat lagi pada tahun lepas, tahun 2022 di UBD saya ada membuat pementasan baru, original script juga namanya Glass House. Jalan ceritanya adalah cerita tentang infrastruktur unit keluarga, dan betapa fragile unit keluarga ini. Cara saya untuk menyampaikan kepada penonton saya supaya senang jalan ceritanya, imagine dia punya set ini adalah rumah kaca. Saya umpamakan unit keluarga ini sebagai rumah kaca, dan setiap unit keluarga memegang batu. Dan kalau kami membuat salah, umpama kami memecahkan rumah kaca kami. Dan senang bagi penonton-penonton yang melihat memahami apa message yang saya mau sampaikan kepada mereka. Jadi ini tambahan lagi dengan lampung, dengan muzik, dengan sound effect, dengan pelakon-pelakon. Semua ini memainkan peranan untuk menyampaikan message yang bukan saja senang dipahami oleh penonton, malah juga menyeronokkan, yang senang menarik perhatian mereka lah. Kalau boleh ditanyakan kepada Muhammad Insan, mungkin ada yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini, mungkin ada yang tertarik untuk melibatkan diri dalam bidang lakonan, khusus dalam bidang teater. Kalau dapat dikongsikan, macam mana caranya untuk kita ni memulakan penglibatan kita ni dalam teater? Mungkin ada yang berminat tapi tidak tahu cara ke mana kan diaga, katanya ada kena persatuan ataupun tempat-tempat yang boleh diagakan untuk orang mungkin menjalani latihan dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan. Banyak kalau di list down lah persatuan-persatuan yang ada di Brunei ini yang melibatkan melibatkan diri mereka dalam kesenian teater. Banyak mau kumpulan Putera Seni, Astrawani, banyak kumpulan-kumpulan yang lama, ada kumpulan-kumpulan yang baru seperti kami Medley House Productions, 247 dan banyak lagi lah sebenarnya. Tapi yang paling penting sebelum penonton-penonton untuk melibatkan diri mereka kan adalah untuk berani. Mesti berani, sebab sebenarnya kalau dilihat kan, kalau kita sendiri selalu di Instagram ataupun di social media kan selalu melihat mungkin terlihat casting call, audition, RTB sendiri mungkin ada audition juga kan. Mau teater ataupun filem memang ada audition di luar sana. Jadi terpulang kepada penonton-penonton ataupun sesiapa yang di luar di sana untuk berani tampil ke hadapan, mengambil opportunity itu, ambil peluang untuk mencuba. Sebab dari sanalah
kalau dia cuba, kalau dia diikut audition peluang-peluang macam ni, macam mana orang akan tahu kan. Jadi dari sanalah ambil peluang, tapi jangan ambil peluang tanpa ada persediaan. Mesti ada persediaan lah. Memang mesti ada persediaan. Jadi bagaimana untuk menyediakan diri sendiri, mungkin daripada melihat daripada YouTube kah ataupun dari manakah, belajar dengan diri sendiri dulu macam mana berlakon, cara basic dengan menggunakan suara, menggunakan pergerakan badan. Dan dari sana kalau mengikut audition memang nampak seseorang itu bersedia. Kebanyakan saya punya pelakon-pelakon, kebanyakan mereka mempunyai pengalaman yang sedikit ataupun kosong langsung. Jadi mereka join saja, ikut, mengambil peluang, dan dari kami mengajar lagi macam mana menjadi seorang pelakon ataupun artis yang profesional. Jadi begitulah caranya, jangan takut, mesti berani mengambil peluang. Jadi di sinilah dalam kreativiti dalam pementasan teater ni, penggunaan teknologi dalam pementasan teater, apa komen Insan sendiri? Soalan ini memang puaslah saya mendengar ni. Pasal memang ditakuti kami penggiat teater dalam kembangan teknologi mana-mana pun lah, dalam fotografi ke videografi ataupun dalam lukisan, teknologi memang ada kuasa untuk mengubah daripada yang tradisi kepada yang moden, yang terkini. Jadi respon saya yang selalu saya berikan, kami penggiat teater, si penggiat teater ada dua jalan. Satu jalan yang menyenangkan dan satu jalan yang kurang selesa. Jalan yang kurang selesa adalah kami menyerah diri kepada teknologi dan kami tarik diri, just give up, dan tidak mengadaptasi kami sendiri kepada kembangan teknologi. Jalan yang menyenangkan, kami memula untuk adapt, untuk mengubah diri kita sendiri, untuk mengambil perubahan teknologi ini untuk menambah kepada apa yang ada, untuk mengembangkan apa yang ada. Seperti menggunakan kreativiti, kita perlu juga kreatif. Macam mana kami mengambil teknologi untuk mengembangkan apa yang ada. Dan perubahan teknologi ini mungkin sesuatu yang simple seperti perubahan peralatan, mungkin peralatan muzik baru, peralatan lampung baru, ini simple. Tapi kalau perubahan yang lebih kompleks seperti platform baru ataupun sebab sekarang ini ramai kepada yang digital kan. Jadi teater tradisi mungkin kekurangan. Jadi teater digital lebih disukai. Jadi macam mana kami penggiat teater mencuba mengambil teknologi untuk kebaikan kami sendiri, mungkin boleh menggunakan teknologi untuk marketing, menggunakan teknologi untuk mengembangkan lagi apa cerita-cerita kami, dan begitulah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak yang ingin kita bincangkan. Memang seronok juga bila kita bercakap mengenai dengan teater. Ini baru dalam kreativiti pementasan teater, belum lagi mengenai dengan cabaran pemilihan skrip, pelakon dan sebagainya. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ni boleh bawakan dalam segmen industri kreatif ini. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Muhammad Khairul Insan bin Haji Mardini, iaitu penggiat teater. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.